Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang kamu rasa? Karim jawab Sanusi, mohon tanggung kau Sukma. Menteri Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah berkata negeri Malaysia Timur menderita dalam diam setiap kali acara peringkat kebangsaan diadakan di Semenanjung. Seorang Menteri Sarawak menolak permintaan Menteri Besar Sanusi Nur supaya negeri itu bantu menampung sebahagian kos penghantaran kontijen Kedah ke Sukan Malaysia atau Sukma. Takkanlah sekarang Sanusi sudah puas dengan negeri-negeri di Semenanjung, sudah puas dengan pemimpin di Semenanjung. Kali ini cuba pula dia kata dia cari pasal dengan orang Sarawak. Jangan. Jangan. Sudah cukup-cukuplah Sanusi. Jangan babitkan orang Sarawak. Ini seorang Menteri Sarawak menolak permintaan Menteri Besar Sanusi Nur supaya negeri itu membantu menampung sebahagian kos penghantaran kontijen Kedah ke Sukma. Selama ini tidak pernah keluar masalah ini, tiba-tiba sekarang keluar masalah. Kenapa Sanusi? Bukankah Sanusi ini cakap besar, bukan main hebat lagi? Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sabah dan Sarawak sentiasa perlu menanggung kos yang begitu tinggi untuk ke Malaysia Barat bagi acara peringkat kebangsaan. Jawablah Sanusi. Sanusi, kalau kami mau pergi pergi sukan di Semenanjung, kami terpaksa naik kapal terbang, bukan naik bas. Bas dari Kedah ke Semenanjung mungkin di bawah daripada RM200, mungkin, atau lebih murah lagi. Kalau bas ikut per kepala mungkin lebih murah, tak sampai 100, mungkin boleh sampai di sekitar Semenanjung lah, di mana-mana. Tapi orang Sabah, orang Sarawak mau pergi sana untuk sukan, kalau tiada ribu-ribu jangan cakap tau. Sanusi tidak sedarkah? Katanya permintaan Sanusi itu menunjukkan betapa mahalnya kos bagi kedua-dua negeri di Malaysia Timur selama ini. Apa yang diketengahkan oleh Menteri Besar Kedah ini ialah apa yang Sabah dan Sarawak terpaksa tanggung selama ini semasa acara kebangsaan, termasuklah sukan. Setiap kali disedakan di Semenanjung, ingat apa? Orang Sabah terbang. Kontijen dari Sabah dan Sarawak katanya terpaksa menanggung kos untuk sebarang acara sukan, sama ada Sukma, bola sepak ke. Kami menderita dalam diam setiap tahun hanya untuk mengambil bahagian, kata Karim. Sanusi, kau tidak sedarkah? Semalam Sanusi dilaporkan berkata beliau berharap Sarawak menanggung sebagian kos untuk menghantar kontijen negeri itu ke Sukma. Kenapa pula minta Sarawak nih? Katanya ia susulan kos tinggi yang terpaksa ditanggung, termasuk tiket penerbangan dan membawa beberapa kontainer peralatan. Kenapa Sarawak dan Sabah tidak pernah pergi Kedah? Ada Kedah tolong. Sanusi berkata beliau merasakan negeri lain turut berdepan isu sama. Selama ini diam-diam Sanusi ini terlampau bijak lah. Saya heran juga ada manusia yang begini bijak macam Sanusi. Karim berkata Sanusi mungkin hanya bergurau sambil menambah Kedah adalah negeri kaya yang mampu menanggung kosnya. Menteri Besar Kedah pada suatu ketika pernah menyebut bahawa ia boleh menjadi maju dan berjaya seperti Selangor. Di mana sudah tak kaburnya Sanusi ini, yang angkuh Sanusi ini. Sukma 2024 akan diadakan di 9 daerah negeri Sarawak bermula 17 hingga 24 Ogos. Sebanyak 37 acara sukan dipertandingkan, membabitkan 488 acara dengan penyertaan 12,619 atlet dan pegawai. Ini adalah kali ketiga Sarawak menganjurkan sukan itu selepas 1990 tahun 2016. Sudah 3 kali. 2 kali tidak bising. Sekali Sanusi bising. Temberang betul. Sekarang kedapatan lah temberangnya di mana?
Cakap bukan main lagi. Kenapa Sabah dengan Sarawak waktu pergi Semenanjung kami naik apa? Sanusi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang heran lagi, negeri lain senyap je. Kenapa Sanusi ni? Sanusi ni macam mau jadi hero saja. Tapi satu je lah, saya mau bagi tahu Sanusi, jangan kamu kacau-kacau orang-orang di Sabah Sarawak. Kalau Sanusi mau gaduh dengan orang-orang kamu saja lah. Tak payahlah ajak-ajak orang Sabah Sarawak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Lepas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Seribu memohon penghakiman sebanyak 5 juta ringgit Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan 2 lagi bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas. Dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas, keluarga itu meminta Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah Seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi, jumlah terakruh sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh Hakim Perbicaraan Wazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh afidavit yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Deo. Sanjit berkata kerajaan memfailkan afidavit awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan Razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjit berkata ibu bapa Altan Tuya Saribu Setev dan Altan Setet Seg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan dan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altan Tuya, telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu, keluarga Altan Tuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altan Tuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubhat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan imigresen di Australia pada tahun lepas kini menetap di Canberra dan Azilah banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Wazir berkata beliau terpaksa menunggu inferens bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau membayar saksi dalam prosiding saman itu. Wazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis
bahwa mereka telah menyebabkan kematian Al-Tantuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gas tentera. Beliau berkata, kelakuan Razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inference yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya, Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Al-Tantuya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri, tahu. Bekas orang dia sendiri, orang kanan dia sendiri. Saman bersatu. Nah, inikah kehebatan bersatu? Suhaili menyaman bersatu. Dan mohon pengisytiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah. Ahli Parlimen Labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahya sebagai defendant. Nasib baik bukan Muhyiddin Yassin. Ialah apa kena mengena dengan Muhyiddin Yassin pula kan. Pernyataan tuntutan Suhaili itu beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 Lembaga Berdisiplin Bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1(f) dalam perlembagaan parti. Beliau berkata, surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa, walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin itu secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023. Susulan daripada itu, Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui Setiausaha Agung Bersatu sendiri, Hamzah Zainuddin, di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan, katanya dalam kenyataan itu. Jadi ini pening kepala sudah ni. Jadi yang penting memang rasanya Suhaili ini memang sudah hilang sabar
dan sekarang dia betul-betul saman. Dia betul-betul saman bersatu. Kali ini memang betul dia marah lah. Oke, jadi inilah kehebatan bersatu, kena saman oleh ahli sendiri, bekas ahli sendiri. Dulu ahli, sekarang bekas lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta derma, minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia? Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas itu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papa Gomo lah. Siapa lagi? Papa Gomo sekarang nih memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang nih 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. Muda lagi rupanya manusia nih, baru 41 tahun. Saya nih dah dekat 50 tahun. Rupanya muda lagi Papa Gomo nih. Papa Gomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papa Gomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5.000. Kenapa? Kerana Papa Gomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Apa itu? Papa Gomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstore Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstore Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia orang pula, takkan dia jumpa Papa Gomo pula, mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu dia itu Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papa Gomo kena. Lepas itu siapa lagi? Cikgu Brad pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papa Gomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5.000, mungkin Papa Gomo hanya senyum-senyum je, senangnya RM5.000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papa Gomo jadi banduan apa tu? Banduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Cikgu Bard yang memang terkenal sekarang ini
kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Untuk diperkenalkan, okey. Jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia. Tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat? Itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan. Kes hasutan Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Facebook. Paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Cikgu Bard yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agong. Macam manalah ada manusia begini ni. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Cikgu Bard yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agong. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi. Siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agong lagi di mahkamah. Siapa dia? Cikgu Bard yang menghasut di Pertuan Agong, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cikgu Bard kalahkan mahkamah? Bolehkah Cikgu Bard menang dalam kes satu sultan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agong. Jadi yang hakim nanti ni, Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham, Cikgu Bard sekarang 45 tahun ini disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, iaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun. Maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih. Fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Cikgu Bard ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita. Apalagi yang di Pertuan Agong pula tuh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah Cikgu Bard ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye.